bukan dia. Selamat pagi. Itu besar. Nampaknya di sini tidak ada kebakaran. Ia adalah api yang tidak jatuh. Ia adalah api yang tidak jatuh terhadap titik-titik sensitif di wilayah ini dan di Crimea yang diduduki. Dalam beberapa hari sahaja, Moskow menyaksikan sebuah kilang yang berkaitan dengan pengeluaran komponen untuk peluru berpandu diserang di Voronezh. Tangki minyak terbakar di Kherson. Struktur pelabuhan Kafkas diserang. Pusat komunikasi angkasa Dubna menjadi sasaran. Dan lapangan terbang di ibu negara Rusia. Bukan disebabkan oleh gelombang baharu drone. Pertahanan Rusia nampaknya sedang bertungkus lumus membaiki keadaan, berusaha melindungi Moskow, menutup kelemahan di Crimea, dan menyembunyikan kerentanan mesin ketenteraan yang dahulunya mempamerkan kekuatan. Tetapi kini, menghadapi tekanan di dalam negara, Putin menuduh Kiev coba menggugat kestabilan masyarakat Rusia. Tetapi hakikatnya, perang yang beliau sendiri dorong ke Ukraina kini kembali ke dalam Rusia dalam bentuk ketakutan, kelewatan, kebakaran, dan kesunyian yang memalukan. Ia tidak jatuh. Sasaran apa yang terkena serangan Ukraina? Bagaimana Rusia boleh terdedah sebegitu? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Sasaran yang dinyatakan oleh sumber Ukraina adalah sebuah kilang elektronik yang digunakan untuk menghasilkan komponen bagi peluru berpandu Rusia, termasuk sistem yang berkaitan dengan senjata seperti Skander dan KH-101. Serangan itu berlaku dengan peluru berpandu berketepatan tinggi yang dilancarkan dari udara, menurut versi yang dikeluarkan oleh staf aminan Ukraina. Disinilah tekanan Ukraina menjadi lebih jelas. Kiev coba menyerang bukan saja askar di barisan hadapan, tetapi juga jentera yang membekalkan perang Putin. Selepas itu, image Kek menjadikan detik itu terasa lebih berat. Tangki minyak dilihat terbakar di wilayah Crimea yang diduduki, berhampiran kawasan strategik untuk pengangkutan bahan api dan bekalan. Laporan pemantauan menunjukkan bahawa beberapa tangki telah terkena, dengan beberapa versi menyatakan kebakaran berlaku pada 4 hingga 5 daripada 7 tangki di terminal tersebut. Kerch sangat penting kerana ia terletak berhampiran jambatan yang menghubungkan Rusia ke Crimea. Wilayah ini berfungsi sebagai koridor bekalan untuk semenanjung yang diduduki dan untuk operasi Rusia di selatan Ukraina. Pelabuhan Kafkas juga menjadi sasaran. Struktur itu terletak di seberang Selat Kerch di wilayah Krasnodar dan digunakan untuk urusan maritim dengan Crimea. Penerbitan dan laporan mengenai serangan itu menunjukkan kebakaran di kawasan yang berkaitan dengan penyimpanan bahan api dan infrastruktur pelabuhan. Maklumat juga tersebar mengenai feri dan struktur yang digunakan dalam pengangkutan kargo. Ini menjejaskan bahagian penting dalam usaha Rusia membawa peluru, bahan api, kenderaan, dan bekalan ke kawasan yang diduduki yang bergantung kepada laluan yang terdedah. Tekanan ke atas Crimea menjadi lebih jelas apabila pihak berkuasa yang dilantik oleh Moskow berkata bahawa Ukraina turut menyerang sebuah jambatan kereta api di atas terusan Crimea Utara berhampiran Rostov. Operasi itu telah dikemukakan oleh Kiev sebagai sebahagian daripada usaha untuk mengasingkan semenanjung yang diduduki dan menyukarkan pergerakan Rusia di selatan. Jambatan itu dianggap sebagai laluan bernilai logistik untuk membekalkan pasukan Rusia. Selepas serangan pertama, satu tindakan baru dikatakan telah mengenai peralatan yang digunakan untuk membaiki struktur itu. Mesejnya mudah. Hakikatnya, Moskow cuba membaiki, Kiev kembali memberi tekanan. Sementara Crimea terbakar di beberapa lokasi strategik, wilayah Moskow juga merasai impaknya. Pusat komunikasi angkasa Dubna telah terkena menurut staf Ukraina. Agensi Rusia TASS menyatakan bahawa lokasi tersebut telah diserang secara besar-besaran oleh drone, tetapi berkata bahawa siaran dan komunikasi tidak terjejas serta tiada kaki tangan yang cedera. Walaupun begitu, simbolismenya sangat kuat. Dubna terletak di wilayah Moskow dan berkaitan dengan infrastruktur komunikasi satelit Rusia. Apabila sasaran seperti ini tersenarai, rasa bahawa masih ada jarak yang selamat itu hilang. Moskow juga berdepan gangguan di lapangan terbang. Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, dan Zhukovsky sempat menggantungkan penerbangan buat sementara waktu semasa gelombang drone itu.
Datuk Bandar Sergei Sobyanin berkata, pertahanan udara telah memintas 84 drone yang disasarkan ke ibu negara dalam masa 24 jam. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan sebanyak 300 drone telah dipintas secara keseluruhan, termasuk di kawasan yang diduduki. Walaupun menggunakan angka-angka ini sebagai cubaan untuk menunjukkan kecekapan, keperluan untuk menutup lapangan terbang itu sendiri mendedahkan betapa besarnya rasa malu yang dialami. Video dan laporan mengenai orang ramai di lapangan terbang menguatkan lagi tekanan ini. Bagi penduduk Rusia, perang mula muncul dalam bentuk barisan panjang, kelewatan, pembatalan dan ketakutan terhadap gangguan baru. Putin Kuba menampilkan gambaran bahawa keadaan terkawal, tetapi rutin di Moskow telah terjejas. Putin bertindak balas dengan mengatakan bahawa Ukraine sedang menyerang infrastruktur awam untuk menggugat kestabilan masyarakat Rusia. Kenyataan ini menunjukkan bahawa Kremlin memahami kesan psikologi daripada kempen Ukraine itu. Tuduhan itu cuba menjadikan Rusia sebagai mangsa, tetapi terlepas satu perkara penting, serangan-serangan itu sedang menggugat keyakinan keseluruhan. Volodymyr Zelensky juga meningkatkan nada terhadap Belarus. Beliau menuntut agar Minsk mengalih keluar stesen pemancar semula yang menurut Kiev membantu drone Rusia beroperasi terhadap wilayah-wilayah Ukraine. Zelensky memberikan tempoh dan menyatakan bahawa Belarus masih mempunyai masa untuk membongkar peralatan tersebut. Kremlin memberi reaksi dengan menyifatkan tuntutan itu sebagai agresif dan berjanji akan membincangkan kes tersebut dengan Alexander Lukashenko. Ketegangan ini menunjukkan bahawa sokongan tidak langsung kepada jentera perang Rusia juga boleh menjadi sasaran politik dan ketenteraan Ukraine. Belarus Kuba menyatakan bahawa mereka tidak mahu terlibat secara langsung dalam perang, tetapi rekod lalu memberi kesan. Melalui wilayah Belaruslah, tentera Rusia marah pada awal pencerobohan tahun 2022. Sekarang, apabila Kiev bercakap tentang stesen geganti dan kilang yang membantu Moskow, mesej itu ditujukan kepada struktur sokongan yang memastikan Rusia terus bertahan. Zelensky menyatakan bahawa bekalan petrol dari Belarus ke Rusia meningkat 13 kali ganda antara Januari dan Mei berbanding tempoh yang sama sebelum ini, manakala diesel pula dikatakan meningkat 3 kali ganda. Aliran seperti ini membantu Moskow menyesuaikan diri dengan serangan terhadap loji penapisan dan terminal. Oleh itu, Ukraine cuba menutup segala ruang yang ada. Jika bahan api terus sampai melalui laluan lain, tekanan juga perlu dikenakan ke atas laluan tersebut. Ukraine juga semakin banyak bergantung kepada drone yang dihasilkan dalam wilayah mereka sendiri. Pihak berkuasa Ukraine mengatakan bahawa majoriti besar peralatan yang digunakan oleh angkatan tentera kini sudah buatan tempatan. Keupayaan ini telah mengubah keadaan kerana ia membolehkan serangan dilakukan dengan lebih kerap, kos yang lebih rendah dan jarak yang semakin jauh. Daripadanya hanya menunggu senjata dari luar, Kiev telah melancarkan perang atrisi dengan menggunakan teknologi sendiri, risikan dan sasaran yang dipilih. Rusia masih membalas dengan serangan terhadap bandar-bandar Ukraine. Pada 22 Jun, pihak berkuasa Ukraine melaporkan kematian dan kecederaan di wilayah seperti Sumy, Zaporizhia dan Odessa. Bahagian ini tidak boleh diabaikan kerana ia menerangkan mengapa Kiev meneruskan kempen terhadap infrastruktur Rusia. Ukraine, Kuba mengurangkan keupayaan Moskow untuk terus mengebom wilayah Ukraine. Logiknya adalah untuk menyerang punca serangan, bukan sekedar mempertahankan ruang udara selepas drone dan peluru berpandu sudah dilancarkan. Mikhail Fedorov, Menteri Ukraina yang berkaitan dengan bidang teknologi dan pertahanan digital, sudah pernah bercakap tentang idea untuk mengasingkan Crimea dengan drone. Frasa ini merangkum situasi semasa. Ukraine tidak perlu menguasai semenanjung itu untuk memberi kesan serta-merta. Ukraine hanya perlu menjadikan pendudukan itu mahal, tidak stabil dan sukar untuk diurus. Dan imej kebakaran di Kerch, masalah bahan api serta sekatan yang dikenakan oleh pihak berkuasa tempatan menunjukkan bahawa tekanan itu sudah mula dirasai di lapangan. Moskow, Kuba memperkuatkan ibu kota dengan pertahanan udara dan melindungi lokasi-lokasi sensitif. Tetapi ini juga mendedahkan satu lagi masalah. Apabila sistem perlu dipindahkan untuk mempertahankan bangunan, loji penapisan dan kawasan bandar, lokasi-lokasi lain menjadi lebih terdedah. Rusia terpaksa memilih apa yang perlu dilindungi terlebih dahulu. Dan dalam perang drone, pilihan ini menjadi satu tekanan yang berterusan.
Putin memulakan pencerobohan pada tahun 2022 dengan kepercayaan bahawa beliau akan menghancurkan Ukraine. Pada Jun 2026, apa yang muncul adalah satu senario yang berbeza. Ukraine masih bertahan, Crimea yang diduduki semakin tertekan, Moskow menutup lapangan terbang dan barisan belakang Rusia sudah tidak dapat tidur dengan tenang seperti dahulu. Saya Milson Alvis Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah untuk memastikan Anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran, dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.